Yani ada ila Syami. Amin. Ish. Kita dalam part 2. Okay, okay. Tadi apa? Yang quadrant tu, start daripada Nah, apa? quadrant. Employee, self-employed. Kau pasang dua live eh? Tak ada, satu je. Aku dengar dua suara. Okey ke? Sekejap. Sekarang okey ke? Okay. Okey. Sekejap, aku dengar suara aku. So macam cakap tadi lah. Pula. Aku rasa tak ada apa. Earphone kau kot. Test. Okay. Aku tak dengar suara kau pula. Testing. Sekali lagi lah. Okay. Okay. Dah. Oh, aku tak dengar suara kau. Okay. Dah. Okay, so macam yang quadrant yang kau cakap tadi, quadrant Robert T. Kiyosaki kan? Start dengan employee dulu, then kalau rasa okay nak masuk self-employed, buka satu company sendiri ke startup sendiri kan? Okay, so macam bagi kau okay lah untuk kita mula dengan start dari bawah dulu kan? Sebab kita bukan anak CEO Mengah Holding lah dan yang dalam drama tu lah. Sebab tapi berbeza dengan aku banyak belajar luar kelas. Aku banyak belajar jalanan. Sebab aku kan banyak join program, aku jumpa ramai orang kan. So aku belajar secara tak langsung. Aku belajar luar buku lah, luar kelas. So aku dah skills, pengalaman tu aku dah dapat awal waktu belajar lagi. Sebenarnya waktu belajar ni kita nak kena bina foundation career apa yang kita nak lepas grad. So macam tu, macam sekarang ni Alhamdulillah lah aku ada skills untuk buat duit. Kalau contoh aku nak kerja pun aku boleh je apply balik tempat intern aku, ataupun aku boleh apply dekat ada lagi tempat lain yang aku boleh apply yang boleh offer aku kerja, yang aku pernah buat part time dulu lah. Sebab diorang pernah offer kat aku untuk kerja, cuma aku reject. So aku ada choice. Betul. Sebab aku memang tak nak kerja aku tak nak kerja pansikat ni apa yang terikat masa. Okay, so sebenarnya dia ikut atas diri sendiri je kan? Kalau macam kau rasa okay kerja dengan orang, just pergi je lah kan? Tak ada masalah. Memang sebenarnya tak ada masalah pun kerja dengan orang, cuma mindset kita. Kalau mindset kita nak, kita punya mindset lah, janganlah kerja terus gaji 4-5 ribu susah kan? So macam tak dapat. Start gain experience dulu dah, pengalaman tu. Sebab lah orang selalu macam buka je mana-mana application, biasa lah aku tengok sekarang kan, mesti paling kurang nak setahun pengalaman, 2 tahun pengalaman. Itu betul. Belum bagi bahasa kan. Typical Malaysia lah, Malaysia. Belum minta bahasa lagi. Tu lah, minta bahasa tengok, yang ketiga tu ni berat. Tapi tak apa lah. So sekarang ni katalah semua orang struggle, okay? Aku lupa lah. Teruskan, hilang point. Apa tadi? Tak, teruskan. Okay, katalah sekarang ni semua orang pun struggle kan. So ikutkan better kita demand ataupun sekarang ni okay je buat apa-apa bagi pendapat kau lah. Jadi sebenarnya kan tak tahu lah, sebab aku pun belajar business marketing kan. So kadang aku tengok juga cara kita nak market diri untuk orang hire kita kan. Sebab sekarang zaman social media kan, kadang-kadang orang nak hire kita pun tengok social media kita kan. So macam sekarang kita ada LinkedIn kan, social media apa LinkedIn. So bila LinkedIn. Aku tak tahu macam mana sebut dia. Okay, LinkedIn. So bila aku buka, aku ada account LinkedIn juga. So bila aku tengok LinkedIn tu, kadang posting student-student ni, bukan nak kutuk tapi sama tau. Secara diorang posting tu, dia punya rangka ayat tu lebih kurang sama. So tak ada kelainan tau. So kalau aku as macam HR nak hire, aku tengok korang sama je. So apa beza korang? So maksudnya secara market kita tu sama tau. Dia tak ada perbezaan, kelainan. Macam kita tak ada benda yang kita menunjuk.
Dia panggil apa? Purple cow kan? Kena jadi purple Ya, cow purple lah. cow. Unik kan? Dalam marketing purple cow lah. Satu lah macam kalau waktu universiti kan, kalau kita join apa-apa dengan berkumpulan, kemungkinan besar kita akan ikut sama apa yang geng-geng kita buat. So dia macam kita pun dah tak rare tau. Kalau macam aku gerak seorang, aku boleh kata aku suka buat benda yang rare, aku tak ikut orang. So bila aku tak ikut orang, kat situ dah kira aku macam unik lah. Orang lain buat A, aku buat B. Itu pun dah unik lah, macam dah rare kan. So macam kalau saya market diri, even sekarang dekat Lincoln, aku ada 2 orang tapi sama tak cover industri lah, yang dari agensi lain yang approach aku nak recruit aku masuk agensi dia orang. Waktu Wow. Power ni. betul. So tu macam mana cara kita market kita punya diri tau. Tunjuk kita punya value. Dan ada juga yang aku join dorang punya session sharing orang. Kan dorang ada macam apa business talk apa ni kan. Ada salah satu company tu aku join. Sebenarnya 3 orang yang try nak recruit aku. Cuma yang antara 3 tu, satu tu aku ada join lah, dia punya Zoom dengan sharing. Tapi aku tetap stay dengan Great Eastern lah. Sebab aku tahu dia punya kekuatan dia. So kalau cerita Great Eastern dalam sangat, tapi conclusion dekat sini kata pun walaupun market untuk kerja ni dah tepu, kalau boleh kita kena jadi macam mana, tak boleh jadi sama macam candidate lain lah. Macam kalau calon-calon lain lebih kurang kan cara apply, cara apa, maknanya kalau boleh kita biar jadi orang yang macam dia nak kita, orang tu nak kita, bukan kita yang nak kita macam terhegi-hegi nak sangat kan. Macam tu lah kan. Dia macam ni macam contohlah kalau kita ada skill ataupun experience yang orang lain tak ada, kat situ kita dah boleh nego gaji tau. Let's say lah macam dalam 1 juta orang, kita seorang je ada skill, contohlah skill apa, skill let's say skill IT lah kan. Contohlah kita seorang je ada. So nak tak nak semua company perlukan IT. So tapi kau seorang je ada yang skill tu. So kalau kat situ kau supply seorang tapi demand tu banyak. Kat situ kau dah boleh minta gaji, nego gaji yang tinggi lah. Sebab kau orang je ada. Kau rare lah kiranya. So carilah skill yang kau tak ramai orang ada. So benda-benda macam ni selalunya kita kena tengok negara lain lah. Macam selalu US lagi depan, advance daripada kita. Macam Singapura, diorang pun advance daripada kita. So kalau macam kita marketing, kita tahulah US dengan Singapura memang ke depan. Macam sekarang pun Indonesia pun sekarang ada e-commerce, digital marketing, diorang lagi hebat ke depan. So kita belajar dengan diorang apa yang diorang advance, kita bawa balik Malaysia. Even kalau dalam business pun kadang produk diorang contoh kat China, kat Malaysia tak masuk lagi. Itu pun kita boleh bawa kalau kita nak business lah. Tapi kalau kita nak ada skills baru, kita tengok apa yang luar negara ada tapi kat dalam Malaysia tak ada. Contohnya macam projek. So maknanya kat sini walaupun projek okay. Contohnya macam projek aku buat kan, yang Re-Eat, Recycle Eat. Itu projek social entrepreneur lah. So aku tercetus ni projek tu sebab aku diarahkan untuk wakil universiti untuk kontes social entrepreneur lah, SDG tu lah. United Nation Social Development Goals lah. So kat situ aku sebab aku banyak terdedah dengan program apa semua. Sebenarnya aku tahu kat luar negara ada satu mesin yang kita panggil reverse vending machine. So kalau macam kat Malaysia kita panggil mesin geregang. Kita masuk duit dapatlah produk. Tapi kat luar negara diorang ada reverse vending machine, iaitu kita letak produk, iaitu masuk produk recycle produk dan kita dapat duit. Dia reverse. So dalam masa waktu tu yang aku dapat peluang untuk wakil universiti social entrepreneur. So aku tinggallah pasal mesin tu. So aku handpick lah sebab boleh 5 orang. So aku handpick siapa yang aku nak masuk dalam competition ni untuk jadi teammate. So dari situ aku pilih orang yang betul lah. Aku pilih orang engineering, aku pilih orang IT, dan aku dapatlah prototype vending machine tu. Kita orang prototype boleh bergerak daripada scratch, daripada coding scratch. Semua aku memang teammate aku power lah. Aku marketing tak tahu sangat benda-benda tu. Aku just bagi idea je. So prototype tu boleh gerak. Kita orang ada apps, dummy apps dengan prototype machine.
So benda tu yang tu yang cakap, benda tu kat luar negara, Jerman dah ada, US, China, Mexico, benda tu dah ada. Tapi dalam Malaysia tak ada lagi tau. Jepun pun dah ada. Okay, Ah, betul. Jarang nampak lah. So benda tu yang aku cakap, Kalau aku nampak pun, kalau yang ada pun mungkin nampak macam tempat kumpul baju bantuan banjir lah kalau ada. Tapi kalau luar negara banyak lah. Dia orang macam lagi efisien. banyak lah Lagi nampak. efisien. So benda tu yang aku cakap, kita tengok luar negara, apa yang kita boleh bawa masuk dalam Malaysia. So aku bawa lah idea tu, dan idea tu jadi lah. Cumanya kita orang masuk salah competition. Sebab competition kita orang masuk tu, juri tu dia tak faham apa yang kita nak bawa. So daripada machine tu, machine tu kira start up lah. Kalau korang tengok K-pop, start up pun macam tu lah, kita orang start up. Cuma kita orang tak ada modal lah. So dari mesin tu ada juga yang innovation yang aku nak buat. Contohnya kalau kat Jerman dulu, bila kita masuk recycle product, kita akan dapat cash, dapat duit, tapi dia akan bagi receipt tau. So kat receipt tu dah tak green tau. So kita orang innovate, kita buat, kita boleh buat apps lagi green lah kan. So apps lah. Yes, kita orang ada dummy apps. Pakai sekarang semua paperless kan? Betul, paperless. Okay, tu nama dummy app. Okay. Lepas tu lagi satu, aku punya innovation, tapi projek tu dah tak ada terbengkalai lah sebab tak ada model pun nak gerak kan. So innovation next aku adalah untuk letakkan solar. Idea asal kita orang pakai ni lah plug, sebab dia machine kan, kena perlu power source. Cuma innovation yang aku nak saja adalah itulah, ada solar power. Sebab solar ni pun aku ada pergi conference dekat UM dulu. Time tu Bangladesh punya conference tau. Best juga lah. Dia punya speaker dia. So antara speaker dia adalah orang Chinese businessman dari China. Dia share pasal solar business tau dekat China. So daripada situ yang dia share, dekat sana kilang semua, dia punya bumbung ada solar tau. So solar diorang kita sebenarnya kalau kita pakai solar kat rumah, kini korang boleh buka website TNB lah. Tak ingat dia punya spesifik website dia, tapi bawah TNB lah program tu. Bila mana korang boleh buat pasang panel solar dekat rumah. So solar ni kalau kita nak kira kan, dia ada kalkulator dekat TNB tu. Cuma secara kasarnya kalau kita pakai tenaga solar, aktiviti harian kita, kipas apa semua ni, kita hanya pakai sikit je kalau solar tu. So yang lebih tu kita boleh jual, kita boleh generate income. Macam kat Malaysia ni, orang yang akan beli tu adalah TNB. Macam kat China, diorang punya, tak tahu lah kerajaan ke apa yang beli. So kat sana, macam tu lah antara diorang buat generate income pun pakai solar lah. Diorang pasang kat kilang-kilang diorang, dan diorang pakai sikit je. Yang lebih tu diorang jual. Dan lagi satu, lagi satu macam kita, kat Malaysia, bangunan kita sekarang ada bangunan yang kita nampak fully cermin tau. Tapi kalau kat China, cermin diorang tu ada cermin solar juga. So maksudnya diorang banyak pakai tenaga solar juga sebenarnya. So kat situ lah yang aku fikir. Tapi mungkin kita punya kekangan sebab kita panel solar ni kalau kat Malaysia boleh kata agak mahal kan? Ke sebenarnya dah affordable lah? Dia beribu jugalah. Dia tengok size, capacity dengan ada kiraan je. Tapi kalau korang aku tengok website dia, tapi dia bawah TNB lah. Kalau korang ada kemampuan kan, korang pasang lah solar panel. Dan dia ada calculator kat situ. Berapa yang korang boleh dapat, bila nak dapat break even point. Dan bila nak dapat untung. Aku kalau ada modal, aku nak pasang kat Faham? solar. Sebab ramai tak tahu benda ni kat Malaysia. Tapi kalau kita nak cerita balik pasal untuk dapatkan kerja tadi, sebenarnya tadi yang kau cerita kebanyakannya relate pada personal branding kita sendiri kan? Maknanya walaupun nak jadi pekerja, untuk dapatkan job yang kita rasa macam boleh dapat gaji yang besar ataupun gaji yang okey yang kita nak, sebenarnya personal branding ni penting lah kan? Betul. Sebab sebab bila kita ada personal branding, orang akan terus cari kita. Betul. Dia macam bisnes lah. Macam bisnes kan kita tahu, kalau orang tak nampak kita punya bisnes, siapa nak beli kan. Sama lah macam diri kita. Kalau kita nak kerja tapi bos kita, HR tak nampak kita, macam mana dia nak hire kita. Satu lah contohnya macam LinkedIn, Facebook pun boleh juga. Ada kat HR kat situ. So tu kadang-kadang social media ni kita kena post benda-benda yang baik lah. Sebab ada je mata-mata memandang.
Macam aku lah kat LinkedIn lah. Okay, Kat LinkedIn. Aku dapat 2 orang nak recruit. Dia ada mata-mata memandang. Oh, macam LinkedIn ni pun aku tengok banyak benda yang boleh belajar sebenarnya. Tapi kat Malaysia dia tak tahulah sebab aku bukan orang yang masuk bahagian untuk nak cari. So, aku jarang explore lah LinkedIn. Tapi bila tengok LinkedIn ni interaction dia boleh tahan macam Facebook juga kalau kau betul-betul tahu cara nak guna kan. Ada orang yang boleh buat satu posting tu beribu-ribu dapat like semua. So macam sebenarnya beribu. Aku dah tengok macam mana orang buat beribu. Tapi bendanya perlukan ilmu lah macam mana nak masuk dalam LinkedIn tu. Tapi kena faham so, macam LinkedIn dia macam professional sikit. Dia tak macam Facebook kita boleh santai. Betul. Dia lebih pada corporate way lah. Macam mana kita nak approach corporate punya company semua kan. So macam tu HR corporate lah. Kalau macam tu pun aku kurang jugalah. Sebab aku kan tak minat corporate yang protokol ni, SOP ni aku kurang sikit. So aku tak adalah aktif sangat. Tapi kalau kita jenis mungkin nak cari kerja dekat LinkedIn, kalau boleh yang aku ada belajar lah. Dalam satu webinar je pendek je dia cerita macam mana nak start buat LinkedIn punya profile tu nampak kan. So macam kita kena nampakkan diri kita tu bukan LinkedIn tu bukan sekadar resume lah, tapi kena tunjuk lah apa benda yang kita boleh buat, apa yang kita capable, apa yang kita minat. Sebab bila orang tengok kita punya profile tu lain daripada lain, macam kau cakap tadi lah, lagi mudah untuk HR atau pemajikan nak hire. Betul. Tu lah aku nampak. Sekejap aku nak search pun sekejap. Okay, so Okay. So kan ada extra question Okay, kita dah lebih dalam 20 minit, tak apa. So, kita ada lagi 10 minit lah, kita ambil lagi 10 minit. So, untuk kau sendiri lah, kata kalau ada orang tanya kau, katalah dia berminat dengan career sebagai takaful advisor ataupun takaful consultant ni kan. Sebab nampak macam lah orang cakap kerja takaful agent ni macam best. So, macam kau sendiri, apa yang kau akan bagi pendapat jujur, tak ada bias mana-mana? Apa pendapat kau? Macam dia tanya kau, kalau aku buat takaful dengan kau, okey ke Don? Ke macam, okey, apa pendapat? Apa yang kau punya pandangan pertama lah untuk orang yang macam dia rasa nak tapi dia betul-betul ada solid reason kenapa nak buat? Kalau tak kisahlah, tak kisah siapa nak join aku jenis yang tak kisah. Kalau kau nak join, ikut kau lah. Kalau kau rasa nak buat, kau buat. Sebab ada orang je akan interview tau kalau nak join. Macam aku tak ada. Macam aku yang bawa, macam orang pernah join aku tak interview apa. Tapi aku akan cakap lah, aku tak boleh nak janjikan apa-apa. Sebab dia cakap pasal business, memang semua usaha sendiri. Kau buat kau dapat. Kau tak buat kau tak dapat. So memang aku tak janji apa-apa. Tapi kalau kau rasa kau nak buat, kau nak belajar, kau nak tanya aku, nak jadi circle aku tak ada hal. Memang tak ada masalah. Tapi bila kau dah join, aku tak boleh janji apa-apa. Aku tak boleh janji memang boleh income tu boleh naik setiap bulan. Itu memang aku sendiri experience lah. Tapi aku tak boleh janji benda tu dekat orang yang nak join aku. Sebab aku tak tahu dia punya usaha macam mana dia punya style, macam mana komitmen dia, aku tak tahu. Tapi benda tu possible. So kalau benda tu dia join, nak belajar, nak tahu, yes aku tak kisah nak sharing. Tapi kalau dia jenis yang tak nak buat, malas, tak boleh buat apa lah. Sebab ni bisnes juga. Tak kisah bisnes apa pun. So at the end, apapun kena berbalik pada diri sendiri kan. Dia tak boleh macam nak ikut orang ke apa. Dia macam, betul. Dia tak ada masalah nak ikut orang. Tapi kalau boleh kita kena ada komitmen sendiri lah untuk kalau kata nak buat macam orang ni, kena rasa apa benda susah yang orang ni rasa kan. Betul. Dia ikut orang lah. Dia ikut orang punya. Ada orang sebab komitmen dia banyak. Ada orang sebab nak masa terikat. Sebab aku banyak je survey waktu PKP ni, yang ada yang kena buang kerja, ada kena tolak gaji, ada je yang stay dengan family, jaga family, tak boleh nak buat bisnes, tak boleh nak kerja.
banyak situasi sebenarnya. So aku nak cakap general boleh lah, tapi by individu, case by case, dia akan different lah nasihat tu. Tak sama setiap orang. Betul. Okay, faham. Sebab aku banyak aku survey juga banyak time KP ni, tanya situasi orang. Okay, so ikutkan sini macam dah habis lah soalan-soalan kita. Soalan panas ada tak? Soalan panas. Ada tak? Yang dalam ni lagi 7 orang ada nak tanya soalan apa-apa kat Don? Boleh tulis kat komen dan kita akan bagi Don untuk jawab lah. Ada ke? Semua soalan kau kan? Aku lupa. Soalan-soalan ni macam tak ada. Okay, ada tak soalan korang yang join ni? Ada tak? Soalan-soalan yang agak panas lah. Last. Kita bagi dalam 10 minit lagi. Aku ada je kawan aku. Sebenarnya yang nak suruh buat ni member aku. Ada yang komen? Tapi member aku tak join. Tidur lah. Tapi dia ada WhatsApp aku sebenarnya, dia nak tanya apa. Tapi banyak juga soalan dia. Kalau banyak susah sikit. Ada tak satu soalan yang kau rasa macam sedap nak jawab? Tapi soalannya lebih macam kau kat tadi sekejap. Dia bagi aku 10 soalan. Gila tu. 10 soalan. Ini 7 soalan pun rasa macam sebab sangkut tadi kan. So lebih sikit lah masa. Apa kan dia tanya. Dia banyak soalan akademik. Ni yang dalam ni. Dalam ni ada soalan nak tanya ke? Tadi ada tanya, Iman tanya, sembang bisnes ke? Macam best je, okay. Dia tak adalah bisnes sangat. Lebih kurang lah tadi, secara overall pasal kerja pun ada, pasal bisnes ada. Betul, pengalaman je lah banyak. Apa? Ada. Okay, so ada lagi tak nak cerita? Dia member aku banyak tanya soalan akademik tau. So aku macam, aku akademik tak ada sangat. Aku banyak tak apa. Belajar luar kelas. Setelah aku banyak belajar luar kelas. Ada apa lagi tak? Ya, last. Kalau katalah ada orang nak join semua kan. Okay, so orang akan nampak yang takaful ni contohlah. Semua best-best dia. Orang kata ejen takaful ni tengok pakai kereta besar-besar, belancong sana sini. Lepas tu pergi income besar, tunjuk income statement ratus-ratus ribu, puluh ribu kan. Okay, so benda yang best orang tunjuk, tapi orang tak tunjuk benda yang tak best. Bagi kau sendirilah, apa benda yang tak best dalam takaful? Okay, ni soalan last lah, panas sikit. Apa benda yang kau rasa paling, mungkin beberapa benda yang tak best dalam takaful yang kau rasa macam, kalau orang tu nak join, kau patut tahu lah benda ni ada dalam takaful. Bukan takaful je, mana-mana pun ada. Mana-mana bisnes pun ada benda tak best. Tapi okay, bagi kau ni, dalam takaful, apa yang tak best? Betul. Okay. So, betul. Kalau nak cakap income, okay. Sebenarnya ada je orang buat income satu bulan 1.2 juta dalam takaful. ada orang buat 1.2 juta satu bulan income dia. So itu benda yang baik lah. Sama juga kalau kita sekarang ramai orang nak tunjuk investment, semua untung hijau-hijau kan, yang rugi tak tunjuk. So dalam takaful pun sama dengan bisnes lain. Dia ada risk, ada reward. So nak dapat income 1 juta tu, dia punya risk pun sama juga, 1 juta punya risk. So macam dalam takaful, benda yang tak best, yang orang tak nampak, orang luar yang tak nampak, yang ejen punya kesusahan ialah kita dalam Malaysia, kat Malaysia ni kita awareness tentang takaful ni kurang. So itu adalah kerja ejen lah untuk create awareness. So nak create awareness pun ni adalah satu proses yang susah sebenarnya. Siapa yang dalam industri dia akan tahulah susah nak create awareness. So maksudnya bila nak create awareness tu satu hal, and then nak mencari klien tu satu hal. Itu proses yang lama sebenarnya nak dapatkan klien. And then bila dah dapat klien pula, dia bukannya one off punya business tau. Macam makanan kita jual, okay, settle. Tapi takaful tak. Nak kena maintain lah kan. Betul. Takaful ni adalah servis. So lepas kita dapat klien, kita kena servis dia. Kita kena jaga dia. Jaga je lah sampai ujung nyawa lah kan. Itu yang orang tak nampak. Betul. And then itu adalah proses lagi. Kalau boleh sampai dia dapat dia punya claim ataupun apa-apa yang dia patut dapat lah daripada takaful. Sampai anak cucu dia lah. So itu satu proses lah untuk jaga kan. Dan orang luar tak nampak ialah apabila klien tak bayar, yang sebenarnya kan dalam takaful ni advantage mostly kepada klien tau. Dia ditirikan. Itulah klien tak bayar kan. Yang tak dapat commission tu ejen tak kena. And then let's say lah klien tak bayar sampai polisi CJ tu mati kan, lapse. So commission agent akan hilang lah, commission agent akan hilang, maintenance agent pun terjejas. Ni orang luar tak tahu maintenance.
Dia macam penalty kan? Penalty lebih kurang. So agent ada maintenance. Orang luar memang tak tahu. So bila ada penalty tu dan maintenance agent tu let's say terlalu teruk kan, ramai yang klien tak bayar. So dia boleh sampai tahap agent kena terminate. So kalau agent terminate, lesen terminate, so agent commission dia akan kosong lah. Dia ada 10 klien ke 100 klien, 1000 klien, hilang lah. Sebab lesen dah tergantung. Ni orang luar tak tahu. Dia ingat agent makan duit klien, apa salesperson, kerja sales kan. Tapi sebenarnya belakang tapi inilah risiko agent. And then lagi, apa lagi? Let's say lah, sebab kita terikat dengan bank negara punya law kan. So kalau kita punya klien ada komplain ke apa, report, yang akan kena kita jugalah agent. Ada juga kes-kes yang agent kena terminate sebab klien. Ni semua orang luar tak tahulah. Contoh macam income kan biasalah agent, biasa bukan agent lah, selalunya manager ataupun group manager ke memang dia orang akan ada lah, bukan semua yang tayang dia punya orang panggil flag kan. Flag. Sebab nak tarik lagi agent baru. So sebenarnya benda tu dia bukanlah datang macam petik jari je terus dia orang ada semua benda kan. Sebenarnya ada benda yang dia tak tunjuk lah sebenarnya kan. Yes, betul. Belum kita yang 100 orang diorang call, mungkin yang reject tu 90. Angkat yang angkat 10 orang. Saya cerita ini industri rejection. So kalau macam orang buat bisnes lain lah, sila buat F&B ke fashion kan, kena reject kan, dah rasa down, cubalah masuk industri takaful. Industri takaful lagi lah, memang industri rejection sebenarnya. So kalau jual benda, dia baru buka, orang kata kalau baru buka taka je dah orang reject. Okey, tak nak tak ada kan. Dah ada kan selalu. Kalau kita tengok salesperson kat mall tu, boleh-bolehnya kita lari jauh kan. Kalau boleh buat roundabout kat situ kat kita pusing satu mall nak elak kan. Kalau kita takkan lalu apa yang ada, kita akan pusing yang paling jauh, okey dah. Sampai dekat eskalator. Okey, faham? Up to rejection je. So bayanglah ejen-ejen yang nak dapatkan satu klien tu susah. Tapi bila klien buat hal tak bayar apa, ejen juga yang kena. So memang advantage kepada klien sebenarnya. Tapi ni orang luar tak tahu. Ejen pun tak cerita benda ni. Pasal maintenance semua tak cerita lah. Sebab biasanya orang walaupun tak kisahlah siapa-siapa pun, dia jarang lah orang tu cerita dekat social media dia punya benda-benda yang tak best. Betul. Benda-benda yang orang panggil benda-benda pahit ni jarang orang share kan. Orang nak tengok result. Kecuali bila ada session-session yang macam orang akan tengok macam apa yang dia dah buat kan. Dia dah ada kereta, dia ada rumah besar, ada macam-macam kan. Tapi orang tak tahulah, kecuali bila ada satu session macam interview session ke, dia cerita apa benda yang tak best lah. Time tu baru orang tahu. So macam tu lah, macam hari tu tengok YouTube lah. Dato' Roshamno dia interview ni Dato' Din Meranom. Kamar Din Meranom. Dia tak silap COO ke CFO lah. Dia partner kepada ni lah, Tony Fernandes. Kan orang kata Asia kan. Asia macam dulu sebelum COVID lah, memang gila-gila masyuk lah. Sampai nak kata memang boleh lawan Mas lah. Memang daripada start memang orang kata Asia ni sangat-sangat power, semua bisnes dia memang profit. Tapi waktu dia start pun sebenarnya, waktu dia nak start pun dia cerita bukan semua orang, memang tak ramai yang support dia. Even dia nak buat Asia yang sekarang nampak gempak gila, masa dia nak start tu orang macam cakap, kau ni apa dia gila nak buat kapal terbang, nak bawa servis kapal terbang semua ni. Benda dah ada, kau ada ke nak naik kapal terbang kau? Even benda tu sekarang dah nampak besar gah, tapi orang tak nampak dia punya susah masa dia nak start 20 tahun dulu tak silap aku, lebih kurang. Tambah lagi dulu dia beli Asia tu daripada company yang nak bankrupt lah. Yang dah bankrupt pun kena tanggung hutang. Dia beli dengan harga RM1 tapi dia punya hutang dia juta lah, hutang dia. So macam mostly orang akan nampak benda-benda yang best lah, apa benda kejayaan dia, apa benda kan, tapi tak nampak apa susah yang dia lalu sebelum dia berjaya kan. Sama pun sama lah lebih kurang. Result. Orang nak tengok result, orang tak tengok proses. Sebab tu so kalau itu mentaliti orang Malaysia lah. Sebab tu orang Malaysia senang kena scam. Sebab apa? Orang scam ni selalu tunjuk kereta, tunjuk duit. Dah settle, dapat recruit. Macam semalam apa yang aku join kelas copywriting kan. Akhil Azizan. So dia cerita lah. Ada join. Dia kata apa yang kita boleh belajar dari scammer ni sebagai marketer, kita kena cuba rendahkan risk orang. Kan betul tak?
Dan untuk orang tu trust kita lah. Contoh macam selalunya orang takut nak ambil takaful, takut lah tak claim semua. So ikutkan tujuan point kita kat sini, kita kena bantu orang ni lah, supaya nampakkan yang benda ni, takaful ni bukanlah benda yang macam orang kata scam lah apa benda. Padahal scammer kat luar sana lagi ramai. Kan? Sekarang Asia lebih tu. Oh, Amin cakap sekarang Asia lebih lah. Tak follow ni. Oh ya ke Amin? Okay, sorry. Follow news Amin, sorry. Tapi Saya- tapi Asia Sorry Amin, okay. tapi Asia bagus sebab dia dah buat yang apa rider tu kan. Korea. Kan? Asia apa? Tak ingat. Ada nampak diorang dah rebrand semua kan. Sebab yelah waktu Covid ni memang kapal terbang tak boleh nak jalan. Sebenarnya banyak yang Aviation memang tutup lah. banyak rebrand waktu yang aku rasakan rebrand Julis, yang biskut Julis tu, yang gambar perempuan tu. Dia orang rebrand juga dia punya logo. Giant pun tak salah aku, itu aku ada tengok dia orang rebrand dia orang punya logo juga. Giant pun dah rebrand, macam Tesco dah kena beli lah. Tesco memang kena beli. Tesco merge acquisition Lotus. France. Tapi itulah sebab macam mana? France kan Lotus tu. Tak silap. Tak ingat. Lotus dari Thailand. Oh Thailand. Tesco yang so dengan cerita yang Lotus tu pun best juga cerita dia, sebab sebelum ni tak silap Lotus tu dia dah ada cawangan kat Malaysia, tapi masa 1997 dia orang bankrupt ke atau ada masalah kewangan. So nak kata sekarang ni dia beli balik Tesco untuk dapatkan dia punya hak yang lama lah. Macam okey lah. Oh. So nak kata struggle setiap orang tak sama lah. Itu cerita dia. So sekarang ni Tapi memang tak silap. ada try lah cek. Tak silap aku memang setiap krisis akan merge and acquisition memang banyak lah. Dan rebrand pun banyak juga setiap kali krisis, tak silap aku. Sebab selalunya marketer yang akan gunakan waktu krisis tu untuk rebrand. Sebab tak silap aku setiap krisis ni adalah satu palihan contohnya sekarang krisis ni palihan kepada digital. Macam krisis sebelum ni palihan kepada aku tak ingat dia punya tu lah. Jaya rebrand. Tak sure lah Jaya rebrand ke apa. Cuma itu nampak logo dia tukar lah. Tak tahu siapa beli. Tak baca pula. Oh, branch Jaya memang dah daripada 2-3 tahun lepas dah tutup kan? Dah start tutup banyak lah. Sebelum Covid lagi. Sebab dia sebelum Covid dia orang dah downsize banyak sangat lah Giant. Betul. Sebab okay. Sebab ni salah satu yang challenges untuk mall retail lah. Sebab perlu ke orang, ada keperluan lagi ke orang untuk pergi mall beli groceries dekat Giant, dekat Tesco. Sebab sekarang Tesco ada buat online. Even tak salah aku Shopee pun boleh buat beli grocery kan. Online pun boleh beli grocery tau. So retail ni challenges ni itulah digital ni. Perlu ke orang keluar pergi sana kan, buang masa baik beli groceries kan. Dan PKP pun kita pakai Tesco online. Tak pergi pun kan. Betul. Runner pun dah banyak sekarang. Runner, courier. Betul. Okay. Sebenarnya tak susah lah. Sebenarnya mall Okay, so mall sekarang ni surviving lah. Nak hidup. betul. Okay, so ada apa-apa lagi dah nak tambah? Dah 11.38. Tak ada. Rasa cakapnya okey kot. So macam kalau sebenarnya kita tak kisahlah siapa-siapa. Kalau boleh kita nampak orang lain bagus, gah semua tu, dia orang pun tak semuanya ada apa, tak semua terus jadi bagus lah. Tak semua terus tiba-tiba boom meletup ke atau ada kat atas kan. Semua akan susah untuk naik. Yelah sebab macam tadi lah, kita bukan apa anak CEO Mengah kan. Kalau kita Mengah Holding punya CEO, okey lah. Ada banyak tak apa. Papa akan bagi apa projek. Papa nak kamu ambil. So memang mesti kita betul. Start dari bawah. Sikit-sikit naik. Macam lah. Okay, so Don. Terima kasih banyak Don untuk malam ni. Last minute pun tapi tak apa lah. Okay lah. Ada hal. Untuk Don tak ada hal. Okay, so yang join pun terima kasih. Tak pasti ada berapa ramai join tapi maintain lah tadi 6-7 orang. Baik. Okay, so terima kasih banyak-banyak yang join. Nakib, siapa tadi? Amin, Nadia, Syira, Aiman, Daosi. Terima kasih banyak yang join. Okay, so Iman, siapa lagi? Terima kasih Syami. Sorry lah tak sempat nak mention ke semua kan. Okay, so ada apa-apa boleh lah terus direct dengan Don ke atau PM aku ke.
Kalau nak tanya pasal takaful ke pasal financial, boleh terus direct dengan Don. InsyaAllah, Don ni antara yang pakar bagi aku. Syamin pun sama sebenarnya. Kita Dan nanti sebenarnya. tu lah. Tapi kalau nak tanya betul-betul factual, kebanyakan Don okey lah. Kan? So, tu je. Don tak ada nak buka ke kalau siapa-siapa nak jadi apa, yang nak tanya pasal takaful ke agent ke apa, boleh lah. Contact dengan Don DM je. Okay, DM je. Apa-apa pun boleh DM. Nak cerita ke, nak borak ke, nak apa. Okay. Nak video call pun Don okey je, tak ada masalah Don. Alright. Thanks. Okay. So, itulah. Nanti ada rezeki jumpa. Gula Don untuk Ada rezeki kita. rezeki boleh jumpa lagi insyaAllah. Sekarang pun dah boleh lah makan kat restoran semua kan. Betul. Dah boleh lah. So, okay lah. Good luck untuk second quarter Don. Aku dah dapat poster first quarter. First quarter mantap. Get apa? Get F1 F1 yang tu first dapat lah. Okay. Boleh. InsyaAllah doakan aku juga lah. Aku pun baru-baru ni pun, boleh tahan juga lah struggle kan. Boleh. Ada Macam-macam lah struggle aku tahu. So, bulan ni ada lah. tapi tak apa lah. Benda yang dah lepas kita Bangkok. Betul, bulan ni ada Bangkok. Ada set 3 set 3 Bangkok. Set Ada Iftar. Nista. Lagi target lah benda tu. Okay. Boleh. InsyaAllah. Boleh. Dah join. Okay Don, kau pun juga. Okay, yang join pun terima kasih. Dah join 2 kelas. Yang join pun terima kasih lah. Moga korang dapat manfaat lah daripada live kita orang ni. Walaupun live ni pun macam-macam kan. Kejap-kejap sangkut, kejap-kejap suara tu bertindan ni apa kan. Okay, minta maaf lah. Alright, thank you. Yang penting terima kasih join. Okay, so jumpa lagi Don. Alright, thank you. InsyaAllah. Thank you semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Pagi.